بسم الله الرحمن الرحيم. 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 Terima kasih kepada Tuan Sean kita, ya kan, sahabat kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi surah clear, Ini surah clear ni, Langkawi, Mawardi. Terima kasih kepada turut sama-sama pada pagi ni. Kita dalam muatapak siri kuliah subuh. Waalaikumsalam, kan, tuan kita, abang bomba kita daripada Putrajaya. InsyaAllah surah clear daripada Putrajaya. Jadi alhamdulillah, kita pada pagi ni InsyaAllah hari ni pun ada lagi 2-3 hari ni di Kedah kita semalam hujan lebat, dan hari ni pun dijangkakan ribut petir akan berlaku di kawasan pantai barat. Jadi kita doakanlah, semalam pun di Baling tak silap saya 80 buah rumah lebih kena ribut. Di sebelah Jitra pun banyak, di sebelah Ustaz pun banyak. Jadi kita ni antara ujian-ujian lah dalam tempoh PKP. Ada ni clear Ustaz, alhamdulillah clear. Dan dalam tempoh PKP ni kita duduk untuk kita berkongsi ilmu insya-Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kepada semua yang turut untuk sama-sama mengikuti perbincangan kita pada pagi ini. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan kepada kita dalam semangat untuk kita menuntut ilmu, kerana di sana kita tahu apabila kita menuntut ilmu di sana ada banyak kebaikan. Di sana ada banyak kebaikan. Dan bila mana kita menuntut ilmu, manusia itu disebut oleh pakar-pakar motivasi, dia sebut, dia kata manusia itu musuh kepada kejahilan diri dia, kejahilan diri dia sendiri. Dan dia musuh kepada kejahilan diri dia sendiri. Bila dia tak tahu, menyebabkan Aisyah, Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam. Kak Aisyah kita, kan, Dr. Zawawi daripada UM, Dr. Zahari, kan, turut bersama dengan kita pada pagi ini. Jadi pagi ini lebih kepada perkongsian ilmu. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi beri peluang kepada kita untuk kita meneruskan perbincangan kita, kerana Allah Taala berikan kepada kita jalan yang luas untuk kita mendapat ilmu. Disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban wala takun khamisan fatahlik. Disebut Waalaikumsalam Dr. Zahari, kan, disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata yang pertama, jadi kamu orang aliman, kan, kita nak kena jadi orang yang alim. Tapi kalaulah tak jadi orang yang alim, jadi yang kedua, orang yang menuntut ilmu. Dan hari ini kita nak menuntut ilmu ni banyaklah jalan kita, dalam Facebook, dalam YouTube dan sebagainya. Au mustami'an, yang ketiganya kita dengar. Au mustami'an, turut bersama ayah saya, Haji Mustafa, ayah saya turut bersama pagi ni, kan, nak balik kampung, tak apa nak boleh PKP. Jadi au mustami'an au muhibban, ataupun kita menjadi orang yang pencinta kepada ilmu, turut bersama dengan kita Rahman, kan. Jadi alhamdulillah, dan tanda-tanda bila mana kita duduk mengaji, kita duduk mengaji ni, tanda-tanda kita ni, bila kita mengaji ilmu, bila kita nak tuntut ilmu, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar kita menjadi orang yang berilmu, yang mempunyai ilmu,
Terima kasih ke Asmin kita. Sihat alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bukan sekadar kita menjadi orang yang mengaji ilmu, cari ilmu, ada ilmu pengetahuan, tetapi daripada itu lagi ialah bagaimana kita mendapat manfaat daripada ilmu-ilmu yang kita belajar. Daripada sekolah rendah, kita duduk dalam PKP ni, kita tengok YouTube, jauh mana kita dapat manfaat. Tanda kita dapat manfaat yang pertamanya, kita makin jelas, kita makin tahu tentang aib yang ada pada diri kita. Kalau lagi kita mengaji, kita tak nampak kelemahan diri kita, makin kita mengaji, kita tak rasa diri kita ni ada kelemahan, maknanya di sana yang bangun ni start tarawih, Cik Dek kita turut bersama dengan kita, kan? Jadi makna kata di sana kita tanda kita kenal aib kita ni, yang pertama kita kurang cerita tentang orang lain. Kita kurang cerita tentang orang lain. Yang keduanya, kita tak melihat tentang orang lain, keburukan orang lain. Yang ketiganya, kita tak dapat cari aib-aib yang ada pada orang. Dan kita doakan juga bukan takat Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita ilmu, tetapi lebih dari lagi Allah Subhanahu Wa Taala buka ruang dan peluang jalan kepada kita untuk ilmu itu benar bermanfaat kepada hati kita. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada pagi ini kita menyambung perbincangan kita kitab Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah karangan Al-Hujjaj Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, ataupun lebih kita kenal dengan Imam Ghazali. Terima kasih Tuan Syanis kita daripada Jom Wakaf. Terima kasih kepada Ustaz Salihin daripada Gombak, orang besar, Vice President Bank Pembangunan, turut bersama dengan kita pada pagi ini, kan? Kita semalam kita dah bincang berkaitan dengan antara dosa-dosa. Saya revise balik sekilas. Dan dalam bab kedua kitab Bidayatul Hidayah membincangkan berkaitan dengan cara-cara meninggalkan dosa. Dan Imam Ghazali sebut Allah Subhanahu Wa Taala jadikan 7 pintu neraka, dan janganlah kita menjadikan salah satu daripada 7 anggota badan utama kita untuk kita masuk dalam salah satu pintu daripada pintu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah bincang sebelum ini berkaitan dengan dosa-dosa mata. Kita dah bincang dosa-dosa telinga. Kita dah bincang dosa-dosa lidah. Dosa lidah ni Imam Ghazali sebut ada 8. Ada 8 dosa yang disebabkan oleh lidah, dan semalam kita dah bincang satu. Yang pertamanya bohong. Pinjam-pinjam. Dan pada pagi ini kita akan bincang menyalahi janji. Maka jangan sekali-kali engkau berjanji kemudian engkau menyalahinya, bahkan sebaiknya biarlah engkau banyak berbuat baik walaupun tanpa berjanji. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, benda yang kedua yang berat yang disebut, yang dibincangkan oleh Imam Ghazali ialah berkaitan dengan janji. Berkaitan dengan janji. Saya pun tahu kalau tuan-tuan ni berjanji ni, kita pun tahu. Sebab kita pun selalu berjanji, sama ada janji yang dibuat secara lisan ataupun janji yang ditulis secara tulisan. Kalau janji secara lisan ni, kawan kita kata dalam satu kisah dibawa oleh Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Akhlaq, berkaitan dengan seorang sahabat dijanji kepada Nabi SAW 3 hari dia nak hantar satu barang kepada Nabi SAW. Nabi tunggu 3 hari, dia tak mai. Terima kasih Alia, teringat tazkirah zaman UN Press. 3 hari Nabi tunggu, hari pertama tak mai, hari kedua tak mai, hari ketiga tak mai. Bila dia mai jumpa dengan Nabi SAW, Nabi kata, kamu tahu tak betapa aku nanti kamu selama 3 hari kamu tak mai. Terlupa, bukan sengaja tapi terlupa. Kita pun tuan-tuan, sama ada janji itu dibuat secara lisan ataupun janji itu dibuat secara tulisan. Dan bila kita berjanji ni, janji kita yang pertama kalau kita ingat, janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak lepaskan kita masuk ke alam rahim, nak masuk ke alam dunia, ketika di alam roh Allah tanya kepada kita, alastu bi rabbikum, kita jawab qalu bala syahidna. Kita dah buat satu perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanya pada kita, kamu ditanya kepada kita ni, alastu bi rabbikum, siapa ni Tuhan kita ni? Kalau hang nanti hidup, siapa Tuhan hang? Bahasa Kedah lah tuan-tuan, saya terjemah ni bahasa Kedah bagi kita faham. Disebut qalu bala syahidna. Ya Allah, kita kata dekat Tuhan kita, qalu, bahkan hari ini ya Allah kami menyaksikan kamulah Tuhan kami. Perjanjian bila tuan-tuan? Waktu duduk di alam roh.
Hari ni kita ingat tak tuan-tuan, kita lupa lah sebab kita cakap macam mana Wallahualam lah. Tetapi Allah Ta'ala terjemahkan dalam bentuk tulisan. Hari ni tulisan dalam Al-Quran. Kita baca Quran, kita jumpa. Kenapa ditulis? Kenapa Quran datang? Sebab perjanjian ni manusia dia akan lupa lah. Kan? Nak bagi contoh mudah tuan-tuan. Isteri suruh pergi kedai beli barang. Dia kata, abang tolong Ustaz pergi kedai beli kunyit, beli toyu, beli kicap. Orang kata toyu, beli kicap, beli gula, beli garam, beli kopi. Kita kata tak apa, bagi kopi aku tahu lah. Kan? Kita kata aku tak apa, aku tahu lah. Pergi sampai kedai tuan-tuan. Kita beli. Sementara nak sampai kedai pula, lalu depan rumah kawan kita. Kalau kok bandar ni kurang lah. Kalau kok kampung ni naik motor, sampai tengah jalan kawan kita keluar, panggil. Dia kata, "Mak Ustaz, jom minum kopi dulu." Kita pun minum kopi. Minum. Lebih kurang sejam, 2 jam sembang, kita pergi kedai. Bila kita pergi kedai, kita duk kira. Apa dia tu? Mak hang suruh beli tadi. 1, 2, 3. Kita pun beli. Balik. Bini tanya, "Abang, beli tak kicap? Beli tak toyu?" Oh, dia kata, "Mak hang, aku lupa." Tuan-tuan, tu baru sah. Ada tuan-tuan Zukri kita turut bersama dengan kita begini, tu baru sah. Kan? Pergi kedai tak sampai 2 jam kita lupa, apatah lagi perjanjian dengan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah rakam dalam Quran. Sebab itulah tuan-tuan, dalam falsafah kita berjanji ni, walaupun yang pertama perjanjian secara lisan. Perjanjian secara lisan ni, walaupun kita berjanji ni, kita kena tulis. Kita janji dengan orang nak jumpa, hari ni ada handphone, masukkan dalam Google Calendar, tulis, takut kita lupa. Kan? Catat dekat whiteboard di rumah, takut kita lupa. Kerana saya sebut semalam, sesamar-samar tulisan lebih baik daripada hafalan. Kadang-kadang kepala kita ni dia lupa. Kan? Lupa ni tuan-tuan, kadang-kadang ni ialah dia ni satu daripada mungkin disebabkan oleh bisikan syaitan. Seperti mana kisah Nabi Yusuf AS. Bila mana dia menafsir mimpi 2 orang pemuda di dalam penjara. Janji dah ni, dia kata nanti kalau hang hampa 2 orang keluar, pergi jumpa dengan raja, cerita aku ni duduk dalam penjara siapa sekian. Masuk keluar tuan-tuan, dia lupa. Bila raja tu dia mimpi balik, baru teringat, patah balik mai, dia kata teringat ada seorang lelaki nama dia Yusuf duduk dalam penjara, dia pandai tafsir mimpi. Kan? Sebab itulah tuan-tuan, orang yang paling tahu untuk menepati siapa orang ni dia tepati janji ke tidak ni, siapa dia tuan-tuan? Orang bank. Ustaz Solihin kita lah. Ustaz Solihin kita di pembangunan. Sebab itulah bila mana kita nak buat hutang, kita kena tulis. Fa iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kan? Allah sebut dalam Quran surah yang panjang, di akhir surah Al-Baqarah ayat cukup panjang. Nak berhutang ni mesti tulis. Kalau tak tulis tuan-tuan, dia pi tengah ayat tu. Ada pi tengah ayat tu. Saya tahu, saya yakin daripada 20 orang pagi ni yang tengok, saya yakin 50% pernah terkena orang tak bayar hutang. Orang tak bayar hutang. Dan kita pun dengan kawan-kawan takkanlah kita gamak tuan-tuan, dia main nak minta hutang, kita kata tulis sikit, buat perjanjian. Buat perjanjian ni tuan-tuan, kawan kita kata, hang ni tak percaya kat aku lah, kita dah kawan lama. Mahman kita, Tuan Haji Razihan tu bersama dengan kita pagi ni. Kan? Dia kata takkanlah hang tak percaya kat aku, kita ni dah kawan lama. Dia tuan-tuan, dia bukan isu kawan. Dia bukan isu kawan, tapi dia isu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia pinjam tu 500, walaupun dia pinjam tu 300, walaupun dia pinjam tu 100, tetapi isunya ialah Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau hangpa nak buat hutang, panggil saksi mai 2 orang, kalau hangpa tak ada, saksi mai, kalau perempuan 2 orang, kalau lelaki 1 orang. Kan? Datuk Azura tu bersama dengan kita pagi ni, kan? Terima kasih Datuk, kan? Jadi janji nak kena tulis. Dalam celah tulis tu pun tuan-tuan, tu pun orang mungkir. Orang kata mungkir lah. Kalau orang dalam bahasa ni kita sebut mungkir. Tu orang ingkar, orang mungkir janji lagi. Kan? Kenapa? Kerana manusia ni cukup dia menyalahi janji. Sebab itulah disebut oleh Fatih ke Ustaz. Mungkin jugalah sebab kita kata kalau kita sebut tentang hutang, semua pakat pernah terkena. Kan? Tak kisahlah dia tu kaya, cara orang miskin, cara orang susah, dia hutang cara sikit. Contoh kita katalah kalau dia ni jutawan, orang pinjam 50,000 kena tiang. Biasalah, dia kata 50,000. Tapi orang susah tuan-tuan, dia ada dalam akaun dia RM100. Kawan dia pinjam RM5. Pinjam RM5 tak bayar, dia ingat sampai mati. Sebab hak tu duit dia ada. Sebab dia range dia berbeza lah. Orang kampung ni dia bukan pinjam banyak, RM1.
Masuk kedai, nak beli barang, kita pinjam duit RM1. Esok pinjam duit kawan ni, lusa pinjam duit kawan ni. Dalam bahasa Kedah sebut, kita mampu hari-hari orang nak kena panggung semua. Ini saya cakap ni bahasa Kedah lah tuan-tuan, macam kasar lah sikit. Kan? Tetapi ini bahasa saya guna bahasa harian, pasar di Kedah. Kan? Kan? Dia ni, kan? Janji, tak apa, esok aku bayar, esok aku bayar, esok aku bayar. Ini janji manusia. Dan kita berjanji ni pun tuan-tuan, dia ada dua jenis janji. Yang pertama, manusia ni dia akan berjanji dengan ada tiga jenis. Yang pertama, janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah janji di alam, terima kasih Ustaz Haris kita, Pak Long Amran bersama dengan kita pada pagi ni. Yang pertama, janji dengan Allah Taala. Janji dengan Allah Taala ni berkemungkinan jadi dalam banyak keadaan. Yang pertama, kita janji di alam roh. Yang kedua, kita janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana? Kita kan, Datuk Azura kata bila mana bab hutang ni tak tunggu cakap dah, kita pun malu nak minta balik. Memanglah orang yang berhutang, bila dia berhutang, orang hak bagi hutang tu salah. Kan? Hak dia ni, dia walaupun panjanglah saya cerita tuan-tuan. Pagi ni dia bukan bab hutang, pagi ni bab janji. Lebih kurang sama lah, bab janji nak bayar hutang. Yang keduanya, janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala boleh berlaku dalam keadaan kita bernazar. Celah bernazar pun tuan-tuan, dia tiang lagi. Bukan kata orang Allah Ta'ala. Bila mana bernazar, dia sakit. Bila dia sakit, dia kata, kalau lah aku sembuh nanti, aku nak derma duit 10,000. Janji dekat dia kata, ni nazar. Bila sembuh, bini tanya, abang dulu bukan nazar. Kalau sakit nak bagi derma 10,000. Dia kata, bila? Aku cakap, dia tak tahu bila. Ada tak tuan-tuan? Ada dalam masyarakat kita. Nazar ni bukan benda main-main. Kan, benda ada main-main. Janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, niat kita nak nazar. Macam-macam lah. Kan, setakat nazar nak kepala botak, mudah lah tuan-tuan. Pergi ambil mesin, tujuh kepala, potong rambut botak. Ni kalau nazar nak bagi duit, nazar tu nazar ni. Sebab tu Imam Ghazali sebut, kalau lah nak buat kebaikan, tak payah kita buat janji. Cukup kita buat, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan terima kebaikan yang kita buat. Tak perlu pada janji, tak perlu kepada tekad. Kan? Sebab yang pertama janji pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua janji kepada manusia. Kepada manusia banyaklah. Kita duk jumpa hari ni, kan? Janji nak buat sekian dengan syarat ketika mana dia berjanji, hati dia memang dia ikhlas, dia nak laksanakan tu tak tu. Dia kata di luar bidang ke bidang kita lah, kita janji nak jumpa kawan kita esok, tiba-tiba terlupa. Saya rasa saya pun pernah tuan-tuan. Tuan Syanis pun pernah, Cik Dek pun pernah, Ustaz Solahin pun pernah terlupa. Kak Zuraini kita pun pernah. Kan? Bila kita teringat ni tuan-tuan, Datuk Azura pun pernah, semua hak kawan-kawan dalam Facebook ni pernah. Tuan Haji Razihan pernah. Tiba-tiba teringat ni tuan-tuan, teriak darah, kering darah dasar. Ya Allah, aku janji kemarin nak jumpa. Kita pun mesti dia kata minta maaf kalau kita pun paksa. Dalam keadaan kita buat tu tuan-tuan, Allah Ta'ala maaf. Kita serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Tetapi yang kedua ni, dia janji ni dalam keadaan, dalam hati dia dah nak berkena. Waktu nak pergi pinjam duit, dia janji, dia kata tak apa, esok dapat duit aku bayar. Dalam hati ni dia kata, tengok tobat aku tak bayar. Kan? Aku takkan bayar hutang. Dalam hati dia. Kan? Dia buat janji, dia kata esok tak apa, kita jumpa dekat kedai makan pukul 10. Kita pun tuan-tuan, orang dia tunggu sampai pukul 10 tak ada, pukul 11 tak ada, pukul 12 tak ada. Kan? Sebab dia memang duduk kat rumah tu, dia duduk tunggu kita. Dan dia pun duduk target nak bagi lupa. Dan tak mesej pada dia kata, ni aku dah sampai ni. Allah dia kata terlupa dia tu tuan-tuan, dalam keadaan dia bohong kita. Sebab semalam dia dah ingat dah dalam hati dia kata aku tak mau pergi pun. Aku tak mau pergi pun. Ini janji. Dan yang ketiganya ialah janji kita kepada diri kita. Kan? Tuan-tuan, kalaulah kita sebut manusia ni, kalau bila mana manusia ni disebut oleh pakar-pakar motivasi menyatakan manusia dia berkata-kata kepada diri dia lebih daripada dia berkata kepada orang lain. Dalam istilah kita disebut sebagai self-talk. Dalam istilah kita lah, berkata-kata kepada diri sendiri. Kadang-kadang kita sebut aku ni macam ni, aku ni macam ni, aku ni macam ni. Self-talk. Kita berkata-kata kepada diri kita sendiri. Manusia lebih banyak dia berkata-kata kepada diri dia sendiri. Masih pada panjang, yang keri, Habib. Kan?
berkata pada diri dia sendiri ni. Jadi dalam keadaan kita kata pada diri kita sendiri ni, contoh tuan-tuan lah, 39 orang sahabat saya begini, dia buat shortlist. Aku dah nak masuk bulan Ramadan, apa janji aku pada diri aku? Yang pertama, nak solat 5 waktu penuh. Yang kedua, nak baca Quran. Yang ketiga, sekian-sekian. Janji pada diri sendiri. Tetapi bila janji pada diri sendiri, tuan-tuan, kadang-kadang janji kita pada diri pun kita langgar. Bagaimana kita nak meningkatkan nilai dan harga diri kita? Manusia ni dia hopeless. Dia hilang rasa pengharapan, dia hilang rasa keyakinan kerana dia tak tunaikan janji pada diri dia sendiri. Sebab kita berkata-kata pada diri. Bangun pagi kita kata aku ni macam mana pun bulan puasa kali ni aku dah buat yang terbaik. Mai sekerat jalan buat tak buat yang terbaik, tuan-tuan. Dia main, lama-lama dia main dalam diri kita ni hilang rasa tanggungjawab, hilang rasa pergantungan, hilang. Terima kasih Ustaz Yusaini, tuan guru kita turut bersama dengan kita pada pagi ni. Kan? Dia dalam satu keadaan bila mana kita tak boleh berpegang janji dengan janji yang kita buat pada diri kita. Bagaimana kita nak pegang janji kepada orang lain? Yang lebih besar lagi, kita tak boleh nak pegang janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Nak mai ke dunia, nak kata Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah yang kita sembah, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita, pun kita tak boleh nak pegang. Bagaimana kita nak berpegang janji kepada orang lain? Sebab itulah kita sebut berkaitan dengan janji ni. Dan kita nak kena memperbaiki dalam keadaan kita masuk dalam Ramadan ni. Banyak janji-janji yang kita buat, saya sebut tadi. Yang pertama, janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang taat. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh bayanglah, nak abang kata ramai manusia ni yang tak tunai janji. Ni secara keseluruhan lah. Population manusia ataupun populasi rakyat dunia ni, seluruh dunia ni manusia ada sekitar 7 bilion. 7 bilion. Kalau tuan-tuan tengok world statistic ni, kalau tuan-tuan tengok dia naik macam dia naik setiap saat, dia akan naik seorang ni statistik penduduk dunia. Manusia ada 7 bilion dan hanya 2 bilion saja orang Islam. Tuan-tuan boleh bayang pi mana lagi 5 bilion. Mana kata 5 bilion ni dia tak pegang janji dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu sampai ke alam roh, ditanya kepada dia siapa Tuhan kamu, dia jawab Allah Taala Tuhan dia ada keluar ni. Mai ke dunia ni hanya 2 bilion saja yang pegang janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi 5 tak. Kan? Itu janji kita dengan Allah. Tetapi janji kita dengan manusia, di sanalah dia sebut tadi, paling mudah kita nak tengok ialah bagaimana manusia berjanji. Paling mudah ialah ketika mana dia berhutang. Pinjam hari ni, dia janji bulan depan dia hilang. Dia pinjam hari ni, dia janji nak bayar tahun depan dia hilang. Kenapa? Kerana manusia ni dia sukar untuk berpegang pada janji. Sebab itulah orang tua dulu pesan pada kita, tuan-tuan, lembu dipegang pada tali, manusia dipegang pada janji. Nak melihat nilai diri yang ada kepada kita ialah bagaimana kita berpegang dengan janji kita. Kalau kita bahas sebut contohlah perbezaan di antara janji kita dengan manusia, janji kita dengan diri kita. Kalau kita ada seorang kawan, kita janji dengan dia esok tak jadi, kita janji dengan dia lusa tak jadi, kita janji dengan dia tulat pun tak jadi, dan dia ni orang tahu dah dia ni kaki mungkir janji. Apa perasaan kita pada dia, tuan-tuan? Sudah tentu pada ketika tu kita akan tak hilang kepercayaan pada dia. Kita dah tak percaya dah, dan kita hilang kebergantungan kepada dia, dan kita pun tak harap apa pada dia, sebab dia ni bukan orang yang menunaikan janji. Tetapi tuan-tuan, dalam kita kena muhasabah diri kita. Bila kita berjanji pada diri kita, kita tak tepati janji pada diri kita, kita pun tak boleh punctual, kita pun tak boleh patuh janji pada diri kita ni. Bagaimana kita nak merasai diri kita ni bernilai? Sebab itulah bila mana kita gagal untuk penuhi janji pada diri kita, kita akan hilang rasa kita boleh berjaya, kita akan rasa hilang kita ni orang. Sebab itulah bila mana dia hilang pengharapan, dia hilang rasa diri dia tu bernilai, macam-macam jadilah kepada kehidupan kita. Tetapi tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni disebut oleh Imam Ghazali, bila mana kita nak buat satu-satu benda, jangan kita banyak buat janji. Buat cukup, dia kata, buat cukup. Kan, dengan tambah-tambah dengan Allah Ta'ala, buat cukup, tak payah pergi nazar. Sebab tu sebagian ulama berpegang kepada nazar itu hukum dia makruh.
kerana dia seperti seolah-olah memaksa Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi boleh ke tidak? Boleh. Cuma bila mana duk janji ni kan, contohnya dia kata tak apa, aku ni kalau aku dapat beli tanah ni aku nak puasa sebulan. Mai tak nak puasa tu kan, dia buat pelicin, dia kata aku puasa sebulan tu, aku niat tu aku nak puasa Ramadan, bukan puasa lain. Nazar terhadap benda yang dah wajib tuan-tuan tak sah, dia tak jadi. Dia nazar, dia kata aku nak nazar tahun ni aku nak puasa bulan Ramadan penuh 30 hari. Mana boleh tuan-tuan, memang dia kena puasa dah. Aku nazar nak solat 5 waktu. Memang tak, tu bukan nazar, hak tu memang kerja dia. Hak tu memang tanggungjawab dia. Hak tu memang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nazar ini kita mewajibkan amalan sunat, kita wajibkan pada diri kita. Dengan kita janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau engkau terpaksa juga mengikat janji, maka engkau mesti berhati-hati. Disebut oleh Al-Imam Ghazali di sini ialah bila mana kita buat janji, makna kata di sana kita nak kena beringat. Kita nak kena sentiasa beringat, ambil tahu. Sebab itulah tuan-tuan, jangan terlalu banyak janji sampai dia lupa. Orang tanya, dia kata hang ni janji dengan aku bila hang nak buat? Dia kata hak mana satu tak tahu. Kawan kita bawa pula satu list. Dia kata aku ada list, dia kata hang tulis mai kat aku ni 100 janji. Kan? Tik satu-satu lagi hang tak buat lagi kat aku ni. Kan? Kalau boleh tulis lah. Ni saja cara cerita tuan-tuan, cara cerita. Kan? Terima kasih Tuan Ihsan kita, mak saya turut berada pada ni, turut masuk pada pagi ni. Kan? Tahniah juga pada Tuan Ihsan kita atas menaikkan pangkat. Tahniah. Kan? Berjanji dalam keadaan dia berjanji. Dan jangan, kita kena berhati-hatilah bila kita dengar janji, kita nak janji, kita berhati-hati. Sebab itulah kalau mai ada perasaan berhati-hati ni, makna kata di sana kalaulah kita tak dapat tepati pun, bermakna di sana Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui. Lebih mengetahui. Bukan niat kata kita nak kena orang, bukan niat kata kita nak penayang orang, tetapi kita tahu apa yang kita buat tu tak lain dan tak bukan kita nak kena ada kekuatan dan kita kena ada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila kita nak berjanji, kita akan sangkut, orang katalah, kita akan sangkut, kita akan kemah dengan insya-Allah. Jika diberikan oleh Allah, izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika akan diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab itulah disebut kemudiannya, jangan sampai janji itu engkau ingkari, kecuali apabila engkau lemah daripadanya dengan sebab ada halangan yang tidak dapat dielakkan, kerana mungkir janji itu adalah sebahagian daripada tanda orang munafik dan orang yang rendah akhlaknya. Dia sebut oleh Imam Ghazali, dia kata di sini janganlah sampai kita berjanji itu kita ingkar kepada janji kita. Sebab itulah Imam Ghazali sebut jangan duk berjanji. Kerana dia kata lazimnya manusia ni kalau dia buat janji, dia akan ingkar dengan janji yang dia buat. Tuan-tuan, kita memanglah kita tahu, tapi manusia kita mencederakan banyak orang lah. Kan? Kalau lah perjanjian tu melibatkan, kita dengan bank, contoh nak pinjam hutang, nak bayar hutang, kita tak bayar hutang, bahagian collection hutang bank ni dia tak boleh collect hutang, dia juga ada KPI dia bersangkut dengan orang lain. Kalau lah kita berhutang dengan kawan kita ni bagi kepada kita sad pinjam, duit tu dia nak guna untuk anak dia masuk universiti, kita tak bayar, anak dia pun tersangkut. Kalau kita orang kata apa, janji dengan seorang kawan nak jumpa, nak buat appointment, tiba-tiba kita langgar, dia dah cancel appointment, perjanjian yang lain. Kan? Mamak kita turut bersama dengan kita pada pagi ni, orang kuat sinar, orang kuat sinar harian pula, sebab mamak ni dia lebih sinonim dengan sinar harian. Kan? Tetapi kan, jadi disebut oleh Imam Ghazali, dia bawa satu hadis Nabi SAW, orang yang berjanji ni, dia ni salah satu tanda yang ada pada dia telah tanda-tanda orang yang munafik, dan orang yang melanggar janji ini adalah orang yang mana dia ini rendah akhlak dia. Kita boleh nilai, kita boleh tengok, kita boleh tentu kalau lah dia ni orang yang memang cakap pun dia ni janji dia tu pun kita tak boleh nak percaya. Mana kata di sana, saya sebut tadi tuan-tuan, dia ada dua keadaan lah. Yang pertama, dia cuba nak buat tapi dia tak boleh buat. Sebab itulah kita kata kena sandak dengan insya-Allah. Ramai pada kita dia kata, tuan boleh tak tolong saya ni.
Dia kata saya tak berani nak janji, tapi insya-Allah dengan keizinan, dengan kudrat yang Allah bagi, dengan ruang dan peluang yang saya ada, dengan apa yang saya boleh buat, saya buat. Kita lapik dengan insya-Allah. Itu yang kita nak kata. Kita nak kena lapik lah setiap perkataan kita, kita nak kena sandak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tidak ada kekuatan. Kekuatan tu datang daripada Allah. Kerana di sana bila kita bersandar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kemudahan kepada kita. Sebab kita tahu tuan-tuan, dalam urusan kita nak buat satu perkara ni, kalau bukan dengan izin Allah, kita takkan mampu untuk buat. Kan? Walaupun kita usaha cari jalan nak buat macam ni, sukar untuk kita buat, melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap apa yang Allah Taala buat, apa yang Allah izinkan kepada kita, bermakna lagi, kan? Bermakna mamak kita 4 tahun dah tinggal sinar harian tapi duduk dekat lagi. Sebab muka tu orang kata apa macam orang kata apa KFC lah. Muka mamak ni dengan macam muka Uncle Sanders dekat KFC tu. Kan tengok muka yang orang kata KFC, tengok muka orang kata sinar harian. Dia macam tu lah lebih kurang. Dia sebagai jadi trademark. Kemudiannya, salasatun man kunna fihi fahuwa munafiq wa in sama wa shalla. Man iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Tiga perkara apabila ada pada seseorang, maka ia adalah orang yang munafik walaupun ia berpuasa dan bersemayam. Nabi pesan pada kita, Nabi kata 3 benda ni kalau ada pada diri kita, walaupun kita orang puasa, walaupun kita orang semayam, tetapi kita akan, dia bukan tuduh, Nabi kata ni tanda-tanda mana kata sifat-sifat munafik itu dah mula main pada kita. Sebab tu kita ada doa pada Allah, Allah mutahiq, Allah mutahiq, Allah mutahiq, Allah mutahiq, Allah mutahiq qalbi minan nifaq, Allah mutahiq qalbi minan nifaq, Allah mutahiq qalbi minan nifaq. Lepas main kita doa, ya Allah, ya Allah Tuhanku, kau bersihkanlah, kau sucikan hati aku daripada perasaan nifaq, kau bersihkan, sucikan hatiku daripada perasaan nifaq. Tentang kita tak tahu, kak malah kita daripada Selangor, Ustaz Hamadah kita, peguam syar'i kita tak tahu tuan-tuan. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ni soal hati. Soal hati siapa pun tak nampak, siapa pun tak boleh nak cerita, siapa pun tak boleh nak abang, melainkan hanya kita yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Dan kita tak boleh nak cerita. Walaupun kita sembahyang, walaupun kita puasa, ialah orang yang apabila dia bercakap, ia bohong. Semalam kita sebut dah, semalam bohong, kan? Perbahasan bab bohong semalam pun panjang, kan? Dan yang keduanya, dan apabila berjanji ia mungkir. Dan bila dia berjanji, dia mungkir. Bukan takat dia mungkir, sama ada waktu dia janji tu pun dia ingat nak mungkir, ataupun sampai sekerak jalan sebelum nak tunai pun dia ingat dia nak mungkir. Yang ketiganya, dan apabila diamanahkan sesuatu, ia khianat. 3 benda ni tuan-tuan, dia mai sekali, dia package. Orang ni bila dia bohong, sebab apa? Tuan-tuan dia kata tadi lah, bila mana dia janji, dia kata esok kita jumpa pukul 3. Dalam hati dia kata aku tak mau pergi pun. Kawan tu sampai pukul 3, dia pun dia kata hampir aku terlupa lah. Dia bohong lah. Yang ketiganya, di sana tidak ada sifat amanah pada dia. Tu contoh tuan-tuan, tu contoh. Macam dalam hutang lah. Hutang pun sama. Amanah yang dia dapat hutang tu bukan duit dia, duit orang dia pinjam. Kita hidup kat dunia ni pun sama tuan-tuan. Tubuh badan kita adalah pinjaman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harta kita, pinjaman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sana menjadi kewajipan kepada kita untuk kita jaga. Terima kasih Ustaz Abdul Samad. Terus bersama dengan kita pada pagi ini insya-Allah. Jadi saya rasa perbincangan kita pada pagi ini berkaitan dengan pesanan Imam Khazali yang kedua, berkaitan dengan bagaimana kita nak menghindari dosa. Dan pagi ini berkaitan dengan dosa-dosa yang disebabkan oleh mulut kita ataupun lisan kita, perkataan kita. Dan kita dah masuk, dia sebut ada 8 jenis dosa. Dan kita masuk bab yang kedua, yakni dosa menyalahi janji. Menyalahi janji. Jadi terima kasih juga kepada Ustazah Zakiyah yang turut bersama dengan kita pada pagi ini. Dan kita sebut tentang janji ni tuan-tuan, kita nak kena berazam lah, kan? Sebab setiap apa yang kita janjikan ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak selak balik di akhirat. Allah sebut dalam Al-Quran, izal ahda kana mas'ula. Apabila kita berjanji dengan Allah, kita berjanji dengan manusia, kita duduk depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kita akan dipertanggungjawabkan. Dia selak balik, dia buka balik selai-selai, tengok apa hang janji dengan Tuhan.
Janji dengan Tuhan, mai nak sembahyang, nak puasa, tak, ingkar. Pum, piung kena kan. Apa hang janji sama-sama manusia? Kita kena ingat apa yang kita janji, kita dipertanggungjawabkan sehingga mana kita tak menunaikan janji tersebut. Macam-macam lah tuan-tuan. Masuk kerja, kita buat aku janji untuk kita kerja. Kita kerja. Saya kerja di zakat, aku janji nak kerja di zakat, nak buat sekian. Tuan-tuan, ada yang kalau kerja sendiri tak apalah, dia lebih baik aku janji dengan diri. Kerja dengan bank, aku janji dengan bank. Kerja sebagai cikgu, aku janji dengan cikgu. Sebab itulah tuan-tuan, bila mana kita berjanji ni, contohlah kita kata kalau kita sekerja di pejabat zakat, sampai masuk kita tamprin, lepas tu balik rumah pergi motong getah, petang balik tamprin balik, kan? Kita memang kita dah langgar dah janji kita. Contoh, tak bagi contoh orang lain lagi orang marah, kita bagi contoh organisasi kita sini, tu contoh. Bermakna di sana kita dah buat janji, dan di sana kita nak kena penuhi janji kita. Dan kita, kalau kita tak boleh nak penuhi janji pada diri kita, kita nak kena tanya, mampukah kita penuhi janji kita kepada anak isteri kita, penuhi janji kita kepada manusia-manusia yang lain. Tentang kena ingat, sekali kita berjanji, orang ingat apa janji-janji kita kepada mereka. Walaupun kita yang berkata-kata ni kita lupa, tapi mereka yang mendengar, mereka sentiasa ingat dan ingat apa janji-janji kita kepada mereka. Dan mereka mungkin mereka tak tuntut hari ni, kan? Tetapi ketika mana kita sampai satu tahap nanti dia buka mulut, waktu tubuh kita tersadung berkaitan dengan janji. Jadi sedikit pencerahan pagi ni tuan-tuan, saya cerita satu kes viral di belakang Yawata. Semalam dah selesai isu Pak selesai dah, kan? Pagi ni ada satu viral di 2 hari lepas viral di Yawata, dan kita pun bila hari yang sama semalam dah 2 hari lepas telefon kepada Imam Ustaz Suhaimi di Masjid Tanjung Pau. Tanya dia, kes ni macam mana Ustaz? Sebab di Yawata ni ada 2 kes viral. Sebelum ni ada satu kes viral, perempuan duduk dalam rumah yang buruk juga. Jadi bila duduk dalam rumah buruk ni orang viral. Bila kita check, dia ni bukan kerap mai, dia ni duduk selang-seli dia mai. Dia duduk dalam Ustaz. Dan dia ni bukan kes ni lah, kes satu lagi. Dan dia duduk di situ dalam keadaan duduk dengan seorang lelaki. Kalau tuan-tuan mai ikut cerita ni, ada seorang lelaki dia nak gerek gila tu. Duduk dengan lelaki tu tanpa berkahwin dan sebagainya lah. Jadi bila orang pergi dia lari, bila orang nak pergi bagi bantuan dia ada. Ni dia macam chip semua tuan-tuan. Kejap ada, kejap tiada. Sebab itulah bila netizen kata ni zakat tak arti buat kerja. Macam semalam seorang pensyarah daripada sebuah institusi pengajian tinggi, dia hentam kerajaan, dia hentam zakat, dia hentam JKM. Dia kata bila mana kerajaan orang viral baru pergi. Benda tu dah dalam rekod tuan-tuan. Sebut manusia ni bukan mudah nak diubah lah. Kes viral yang kedua ni tapi tengok, dia sewa rumah daripada orang, sewa rumah daripada seorang lelaki, tapi lelaki tu pun tak ada, duduk dalam penjara, dipenjarakan. Dia sewa rumah sebulan RM50, duit ayam api lah, bayar kepada ibu, kepada lelaki yang duduk dalam penjara tadi. Dan kedua-dua ni berdasarkan siasatan kita, dia pun berpindah randah. Dan suami isteri ni dia agak kurang, dari sudut mental tu dia agak kurang. Isteri dia kerja di kedai makan, suami dia tu duk angkut besi-besi buruk. Kalau kita pergi ke Masjid Tanjung Pau tu petang-petang kita nampak lah suami dia tu waktu maghrib duk angkut besi buruk. Di peringkat JKM dah bagi bantuan bulanan. Di peringkat zakat memang setiap bulan dia dapat bantuan makanan. Cuma rumah tu kita pertimbang tuan-tuan, sebab bukan rumah dia, sebab di sana ada isu-isu perundangan jugalah. Bukan senang kita nak masuk rumah orang untuk kita perbaiki. Walaupun tuan-tuan, contoh saya bagi contoh pada tuan-tuan, bila viral rumah buruk di kawasan satu kawasan, antara benda-benda yang isu yang kita nak tengok ialah bila agensi kerajaan nak masuk. Kalau NGO masuk tak ada masalah, dia dilanda isu tanah. Bila kita masuk, tiba-tiba kita masuk tanah orang tanpa kebenaran tuan tanah, silap-silap kita nak kena secharge. Ini isu tanah. Yang keduanya isu tanah rizab. Banyaklah tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke sebelah Kuala Kedah tu, tepi kawasan sungai tu tanah rizab. Tidak menjadi kesalahan kepada zakat untuk buat rumah atas tanah rizab ataupun repair rumah atas tanah rizab, kerana ianya bercanggah dengan polisi kerajaan. Sama ada rizab JPS ke, rizab kerajaan negeri dan sebagainya. Kebanyakan rizab JPS lah sungai ni bercanggah. Jadi takkanlah kita agensi kerajaan nak buat, dia sebab rizab kawasan tak boleh buat. Dan mereka ni pun mai pun tengok-tengok tanah ada pacak buat rumah. Dan sebahagiannya dulu pun waktu dah ambil rizab dulu pun dah dibayar, diarahkan pindah. Tetapi sebab pandai punya pasal, dia tak pindah, dia duduk di situ. Ini antara benda-benda yang kita nak kena tengok dan kita nak kena teliti. Yang ketiganya juga kadang-kadang isi rumah. Kadang-kadang macam kita sebutlah berkaitan dengan ni, dia ada banyak faktor.
Dan di sana memanglah orang boleh hentam, dia kata di sana ada birokrasi. Sebab kita sebut tadi lah, manusia ni kita uruskan tuan-tuan bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita ni, Tuan Ihsan kita yang duduk dalam peringkat kerajaan negeri ni. Kita ada macam institusi negeri pun zakat, kita nak uruskan satu negeri Kedah. Rakyat ada 2 juta, 2 juta ni ada 2 juta perangai. Daripada 2 juta perangai ni tuan-tuan, kita pun tak tahu perangai orang ni macam mana. Contoh mudah tuan-tuan, bila mana Perdana Menteri isytihar PKP, dia kata bermula sekian-sekian tarikh kita akan perintah kawalan pergerakan. Esok tu tuan-tuan, orang telefon pejabat zakat, tak bantuan macam mana ni, kami ni bantuan ni. Kita bincang tuan-tuan, takkanlah hari ni baru kena PKP dah tak ada benda nak makan. Stok kita dah hantar ke masjid 30 set, kita hantar lagi 100 set, kita hantar. Hari pertama tuan-tuan dah tanya dah nak dapat apa. Sebab kita ialah. Dan hak minta tu pun tuan-tuan kita kenal. Dia kata tak boleh sikit, takkan zakat tak bagi sikit. Sebab itulah kita kata dalam kita nak bagi tu mungkin nak kena tengok adakah dia tu betul-betul layak. Dan dalam keadaan yang macam tu pun mungkin duit dalam bank dia tu pun berkenjah, tak nafi akan ada yang terjejas. Akan ada yang terjejas, tapi waktu ni tuan-tuan akan ada orang yang memang dia akan ambil kesempatan. Waktu ni juga kita akan belajar dengan orang buat bendang tuan-tuan. Ini kita tabik lah orang buat bendang kan. Buat bendang hasil makan 6 bulan. Ini antara orang buat bendang ni walaupun dia orang kampung, walaupun dia buat bendang tak banyak, tetapi bagi orang yang kerja ni tuan-tuan, dia tak kena pergi belajar. Kan? Hasil dapat 3,000, dia makan 6 bulan. 6 bulan ni dia dapat, contoh saya dapat kalau kata 3,000 6 bulan. Sebulan 500. Kan? Dia boleh susun 500 dia boleh makan. Kan? Ini orang yang mengaku profesional lah. Kan? Bagaimana depa tu mungkin depa ni praktis betul lah kaedah Nabi Yusuf ni. Walaupun bukanlah sampai 3 tahun, tapi kerja makan 6 bulan. Sebab itulah kita pergi ke sebelah-sebelah bendang. Depa ni kebiasaan dia kalau buat loan dengan bank, pinjam financing dengan bank pun bayar musim. 6 bulan, bayar kereta 6 bulan, bayar motor 6, bayar musim. Kan? Dia boleh susun musim dia untuk dia buat. Tetapi orang hak kerja ni gaji dia bulanan ataupun pendapatan dia harian. Dia kadang-kadang pendapatan tu tinggi. Sebagai contohlah, orang berniaga tepi, saya pernah sembang dengan orang yang jual di tepi jalan. Sale satu hari kadang-kadang bersih dia boleh dapat 300 ke 400 ringgit satu hari. Sale jualan bersih, jualan 300, hasil jualan bersih dia boleh dapat ke 100 ringgit ke 100.5, separuh. Jadi tapi yalah, masalah di sana kita sebutlah orang kita ni dia masalah pengurusan keuangan. Dapat duit belanja habis, dapat duit belanja habis. Itu satu pertama. Yang keduanya, dia simpan. Tetapi hak dia duk ada tu dia tak malu. Orang kadang-kadang tak malu. Simpan, simpan, dia duk tunggu lagi apa dia nak boleh dapat, apa nak boleh dapat. Kan? Ini realiti masyarakat yang kita ada. Tu hak tahu dah layak tapi jenis mohon pi lah kok dapat. Pengalaman kita tuan-tuan, dulu kita ada bantuan tahunan. Bantuan tahunan kita ni satu yang menyebabkan kita berhenti. Memang isu jugalah, setiap tahun kita akan bagi bantuan one off tahunan, tapi kita berhenti kerana apa? Ketika mana kita turut bagi bantuan, Tuan Syed Zakaria turut, dia salam dengan seorang penerima bantuan ni, dia ni pencen kerajaan. Tuan-tuan tahulah bila pencen ni confirm dah dapat gratuity. Confirm dah dapat EGCR. Hadiah persaraan dapat. Hadiah daripada duit cuti ganti yang dihimpun dia dapat. Hak macam ni pun beratuk lagi nak ambil zakat tuan-tuan boleh bayar. Tuan-tuan boleh bayar. Hak macam ni pun beratuk lagi nak ambil zakat one off. Berim tu dah tentu dia dapat, yang tu sudah tentu dia dapat. Sebab orang kita ni falsafah dia ialah minta pilah kod boleh dapat. Sebab tu dalam tempoh PKP ni tuan-tuan, kita tahu kerajaan pun dah bagi 1,600 untuk isi rumah. Yang sekian-sekian tu dia dapat 1,800. Ini ada di kategori-kategori yang diberikan oleh kerajaan, pelbagai insentif. Walaupun kita tahu insentif yang diberikan ni tak dapat nak menampung kehidupan, tetapi di sana kena ada jugalah usaha daripada kita. Usaha daripada kita. Contohlah antara laporan yang dapat daripada kes yang viral, dalam satu laporan, keluarga ada 10 orang anak. 10 orang anak
6 lelaki, 4 perempuan. Bukan tentulah. Anak lelaki ni tak pergi kerja kerana apa? Bagi alasan malas bangun pagi. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan tak logik. Benda-benda memanglah kita nampak benda tu, kita nak kena raih lah dia ni malas bangun pagi. Tuan-tuan ingat kami hak kita nak pergi kerja ni rajin sangat ke? Kan? Tak kena bangun pagi pergi kerja, kena bangun pagi pergi kerja, kena bangun pagi pergi kerja kan. Takkanlah semata-mata hang malas nak bangun pagi, hang tak mau kerja. Hang nak harapkan bantuan. Umur muda lagi. Umur muda yang viral di belakang yang awak tahu umur 20 lahir tahun 88. Lebih muda lagi daripada ni lah. Tahun 88 muda lagi. Kan, yang kata viral kes pun anak muda-muda 25, 26, 27. Alasan sebab malas tak mau kerja. Ya, kalau pergi kerja kedai makan pun dapat dah juga 2-3 kupang orang Kedah kata. 400-500 sebulan beda makan minum. Makanan orang dah hantar, bantuan orang dah hantar. Tapi masalahnya ialah kesukaran mereka untuk berubah. Janji pun dia mungkir janji nak berubah pun dia tak berubah. Inilah masalah yang ada dalam masyarakat kita hari ini. Jadi saya rasa itulah kita kata bila tengok benda-benda macam ni, selidik dulu. Kita tak boleh tuduh dia ni tak betul, dia ni tak betul, dia ni tak betul dan sebagainya, kerana manusia ni kita pun tahu dia ambil kesempatan. Inilah masalah kita yang ada dalam masyarakat kita hari ini. Dan kita pun tahu bila jadi macam tu dalam rumah tangga, dalam rumah tangga kampung kita pun ada masalah macam ni pun kita pening, apatah lagi kita ni yang jaga satu negeri Kedah Darul Rahman, tuan-tuan. Jadi saya rasa setakatlah perkongsian ringkas pada pagi ni. InsyaAllah esok kita akan masuk bab mengumpat orang ribah. Jika ada rezeki dan peluang esok masuk Ramadan lah, malam ni pakat tarawih. InsyaAllah lah. Ada orang tanya nak tarawih macam mana. Saya bagi tip. Tarawih ni ada 3 peringkat. Peringkat pertama profesional. Dia ni hafiz 30 juzuk. 30 juzuk ni dia baca Quran, dia bacalah mana-mana surah yang dia nak baca. Dia nak habis 30 juzuk pun dia bacalah. Itu profesional. Yang keduanya dia ni orang amatur. Amatur ni tuan-tuan, baca dia boleh baca Al-Ha. Itu kira amatur hebat lah. Dia bukan profesional lagi, dia amatur lah. Al-Ha dia boleh baca. Yang ketiga ni beginner. Orang yang nak mula ni, baru nak start ni, dia kata nak baca apa ustaz ni tarawih ni. Pandangan saya, bila orang tanya macam tu, saya kata bacalah apa hak ingat. Kalau kita baca, boleh baca ayat rakaat pertama qul huwallahu ahad, kalau rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas, bacalah ayat tu. Tapi dia kata tak boleh, yang ingat ni satu ayat je, qul huwallahu ahad. Bacalah rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua pun qul huwallahu ahad. Tuan guru Syekh Awamsa, nama apa? Tuan guru Datuk Syekh apa tu? Abdullah Awamsa. Saya pun lupa, saya tak ingat nama Tok Guru dulu, Ustaz Lufi sebut semalam. Dia kata tak apalah, dia kata baca qul huwallahu rakaat pertama, rakaat kedua. Tapi saya ingat satu hadis Nabi SAW. Ada seorang sahabat Nabi ni, dia duduk di kampung dia. Dia bukan duduk dalam Madinah, dia duduk di luar Madinah. Bila dia jadi imam sembahyang solat, rakaat pertama dia suka baca qul huwallahu ahad. Tuan-tuan baca dalam hadis kelebihan suratul Ikhlas, antara kelebihan. Hadis ni sahih tuan-tuan, disyarah oleh Ustaz Samsuri. Ada orang sahabat ni memang mengadu, dia kata mai ni dalam keadaan rakaat pertama pun baca surah Al-Ikhlas, rakaat kedua pun baca surah Al-Ikhlas. Hak duduk belakang ni kata bid'ah lah tuan-tuan. Dia kata dia ni buat bid'ah dah. Kalau dia jadi imam dia pakat duduk lari. Dia kata kalau dia ni jadi imam kita balik. Ni contoh lah, saya tak tuduh. Sana ada ni contoh. Memang kita hari ni kita kalau kawan ni jadi imam, mak jadi imam, kita cabut balik lah. Dia ni gila, kata rakaat pertama pun qul huwallahu ahad, rakaat kedua pun qul huwallahu ahad. Dia pun bincang, dia kata hantar seorang, jom pergi jumpa dengan Nabi, pergi report kat Nabi ni, tahan sikit, buat perintah, kau arahan, janganlah dia ni jadi imam. Tak apalah, pergi jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, kami ada masalah. Kawan kami ni seorang, yang lain tak apa. Yang lain ni baca surah ni dia susun juga. Hak ni tak susun langsung. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Nabi kata amat besar ganjaran pahala bagi dia. Tuan-tuan, Nabi ni dia bagi jawapan ni bergantung kepada orang. Tapi sahabat tadi tu bukan sebab dia tak hafal surah lain, tapi dia memang dia sayang sungguh, cinta sungguh ayat surah Ikhlas. Tapi yang kedua, jawapan tu bergantung kepada kemampuan orang tu. Kan? Kemampuan orang tu. Dan Nabi pun tengok, Nabi kata kawan ni main tanya ni nak pelaga dengan kawan tu lah. Nak pelaga kawan tu dengan Nabi, nak bagi pelan. Nabi kata dah tak apa. Takat bahasa kita kata takat nak boleh buat. Takat nak yung semua. Takat kita boleh buat. Jadi kita katalah
Rakaat pertama kalau bini kita bini kita kata, abang apa ni rakaat pertama pun qul huwallah, rakaat pertama kedua pun qul huwallah, kita kali belakang kita kata hanya dengan mereka ni sahabat Nabi pun buat. Kan dia kata dia ada hujah jugalah. Sahabat Nabi pun buat, aku ni takat aku ni kita hidup zaman lepas 1400 tahun lepas Nabi ni, kita ikut apa Nabi buat je lah. Tapi saya bukan nak ajak tuan-tuan kata ni, tapi itulah keringatan seringan-ringannya. Tuan-tuan, bukan mudah tuan-tuan. Nah, kali pertama tak pernah jadi imam tarawih, tiba-tiba nak jadi imam. Anak duduk kat belakang, bini duduk kat belakang, takut pakat-pakat duduk gelak dekat lagi. Lain kali malam pertama gelak, malam kedua sampai ketiga pakat tak buat lah tarawih. Ni jangan mereka, sebab antara benda yang pertama yang menyebabkan orang tak jadi imam di rumah kerana dia malu. Kerana dia malu sebab tak pernah jadi imam. Dia tak pernah jadi imam tarawih ni, takat 5 waktu tu Zuhur Asar tu tak apalah, dia pro lah sebab tak kena baca apa. Dia senyap. Baca tak dengar, tak payah baca apa, dia senyap. Maghrib Isya, tak apa, dia boleh lah sikit-sikit. Ni dapat nak membayang sampai 8 rakaat ni. Kalau sampai 21 pakai tak buat terus lah. 21 pakai tinggal terus. Kan dekat 8 ni takat mana boleh buatlah. Tanya ustaz, nak selawat tak betul ni, takat mana yang boleh buat. Kan itu keringanan. Tapi jika ada kemampuan untuk buat susun, kita baca al-ha ke bawah, kita buat hafalan, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Saya rasa kalau rakan-rakan kita di Facebook ni 35 orang ni, insya-Allah ni semua orang kata boleh insya-Allah, kan tak ada masalah. Kan kita boleh baca, insya-Allah kita boleh buat yang terbaik lah. Itu petua kita lah untuk sebab disebut dalam hadis pun, man qama Ramadan ma'al imam hatta yansaraf kataballahu lahu qiyamal lailah. Barang siapa yang bersolat mendirikan Ramadan, yakni solat Ihya Ramadan, solat malam Ramadan ni, yakni tarawih ma'al imam, bersama dengan imam. Tarawih kita buat berjamaah di rumah ma'al imam, walaupun hak jadi imam lelaki kita. Dia tak sebut hadis tu imam tu 30 juzuk ke, imam tu apa, ma'al imam hatta yansaraf, hingga mana selesai. Kataballahu lahu qiyamal lailah. Allah Taala akan tulis bagi dia ni seperti mana dia solat sepanjang malam. Ini peluang kita tuan-tuan. Dulu kalau 20 rakaat ni, orang kata apa, pakat cabut juga, sebab tu kita tak dapat pahala, nak dapat pahala sepanjang malam tak dapat. Orang tarawih 20 kita cabut kat 8. Jadi kita tak dapatlah pahala yang Nabi sebut kataballahu lahu qiyamal lailah, itu tak dapat. Sebab 8 cabut balik, tapi pahala dapat. Allah Taala tak bagi pahala pada kita. Tapi untuk mendapat, orang kata apa, pahala berdasarkan hadis Nabi SAW ni kita tak dapat. Tapi kali ni peluang kita tuan-tuan. Dan kali ni lah imam tarawih paling banyak dalam dunia hari ni, tahun ni. Satu kita tamat ada 1000 buah rumah, mungkin jadi imam tarawih tu 400 ke 500 buah. Satu dunia kita boleh bayang lah. Dan kalau lah semua tu dia boleh semayang, walaupun dia buat 8 rakaat bersama dengan imam, di sana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala bagi dia seperti mana dia berqiyamul lail. Ini janji daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah, dosa-dosa sahabat-sahabat kami ya Allah, dosa ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau jauhkanlah kami daripada balak dan bencana-Mu ya Allah. Kau jauhkanlah kami daripada wabak yang mendatang ini ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau lindungilah kami daripada wabak COVID-19 ya Allah. Kau lindungilah seluruh umat Islam ya Allah. Kau lindungilah seluruh rakyat Malaysia ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau bersihkanlah hati kami ya Allah. Kau berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat sekalian yang turut bersama-sama pagi ini. Alhamdulillah. Maintain lah 20 orang, 30 orang. Bermula dengan daripada hari pertama tu kan 3 orang. 3 orang, naik 5, naik 10, naik 20. Hari ni dah 30. Alhamdulillah, walaupun sikit-sikit, tetapi sekurang-kurangnya memberikan manfaat. Dan insya-Allah esok kita akan sambung perbincangan kitab Bidayatul Hidayah bab pada menyatakan dosa-dosa yang disebabkan oleh ghibah. Ghibah ni maksudnya apa? Mengumpat. Mengumpat insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua, Abang Amirul kita, tuan yang turut bersama dengan kita pada pagi ini insya-Allah.